Hello, my name is Ida, or Artificial Intelligence Digital Assistant. I have been around for quite a while, only you did not realize it. Artificial intelligence is all around us. It is impacting the future of every human being, the way we do business, and is transforming the world around us. I am your healer. I detect, provide insights, and support medical professionals. I am your teacher. I make learning and studying more convenient and personalized. I am your manager. I speed up processes through automations and simulations. I am your assistant. I supercharge your support and make processes easy. I am an analyzer. I handle complex data and concepts and simplify them for all. I am your guardian. I watch over you and keep you and your family safe. But I can't do all of those on my own. Artificial intelligence works when I am powered by intelligent minds. I will be successful when you train me to predict and react correctly. At SkyMind, we believe the AI will revolutionize the world we live in today. Are you ready to be a part of it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Jadi insyaAllah pada hari ini, saya Muhammad Adlan bin Haji Badarudin, selaku kaki tangan daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA daripada HQ sendiri, kami hari ini membawakan kepada anda sebuah forum ataupun perbincangan berkaitan dengan secara mainnya berkaitan dengan Artificial Intelligence ataupun AI, tetapi di bawah program GATS, iaitu Graduate Employability Training Scheme, ataupun nama forum kita hari ini adalah IR 4.0 Revolusi Artificial Intelligence melalui program GATS bersama panel-panel yang kami bawakan kepada anda. Jadi sebelum ini tadi kami telah letakkan dua video corporate daripada MARA sendiri ataupun daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA, dan yang kedua adalah daripada SkyMind. Are you ready to be a part of it? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan panel kita pada hari ini sampai 3 orang, dan tanpa membuang masa saya letakkan bingkisan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat siapakah yang kami bawakan kepada anda selama 1 jam. Kita akan berbicara berkaitan dengan Artificial Intelligence melalui program GATS, dan sila saksikan bingkisan yang telah disediakan kepada anda semua. I'm growing up in Sipampat, Perlis. I was inspired by my brother to become an engineer in computer technology since I was young. I was born and raised in Taiping, Perak. My father used to work as a warden in Penjara Taiping, while my mother worked as a teacher. Since small, I also like to create and invent something. That's why I want to be an engineer. My name is Syed Azhar Muhammad bin Syed Muhammad, and I'm graduating from University Malaysia Perlis in Bachelor of Computer Network Engineering. I was looking forward to working in AI industry until one day my brother told me about SkyMind certification program. My name is Syahmi. I graduated from the International Islamic University Malaysia, majoring in Mechatronics Engineering. As soon as I graduated, I came across an advertisement about AI GAT, and then I decided to apply to it. This training gave me a very strong foundation in AI. The trainers are very experienced and helpful. After joining the AI GAT program, I know about deep learning, machine learning, and also computer vision. This knowledge helps me to pursue my dream, which is to become an AI engineer. At the end, we have to go through examinations. The examination was very hard, but luckily we are studying together, and now I am certified AI engineer. Alhamdulillah, I have passed the exam. I got a job offer at SkyMind as AI engineer. And I'm very thankful with my achievement, and my family proud of me. Baiklah, itu sedikit kami sediakan kepada anda semua berkaitan dengan panel kita pada hari ini. Jadi saya akan bersama-sama memanggil panel kita selama 3 orang.
Yang pertama, orang yang menjadi tunjang bagaimana program Skyman dan MARA ini bersatu, iaitu saya mempersilakan iaitu Puan Nur Balkis Amiruddin, Head of Tertiary and Education in Talent Development daripada Skyman Education Group. Selamat datang Puan Balkis. Selamat datang juga kepada semua. Okay, terima kasih dan seterusnya saya menjemput panel kita seperti mana tuan-tuan dan puan-puan telah melihat dalam bingkisan kami tadi. Yang pertama adalah saudara Muhammad Syahmi bin Ahmad iaitu AI engineer daripada Skyman juga. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, selamat pagi Syahmi. Semua okey? Okey, Alhamdulillah. Okey, yang ketiga, salah seorang lagi pelajar GATS kita yang telah diserapkan di dalam company Skyman sendiri iaitu saudara Syed Azhar Muhaimin bin Syed Muhammad, juga AI engineer daripada Skyman. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih Cik Syed Azhar. Cik Syed Azhar, maafkan saya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita buka bicara kita berkaitan dengan program GATS ni lah. Mungkin ramai daripada mereka yang di luar sana ingin mengetahui apa itu program GATS. Biar saya terangkan sedikit. GATS ni adalah di bawah program EEP ataupun Employability Ensure Program, di mana pelajar yang lepasan bidang teknikal akan dipanggil oleh mana-mana training provider untuk diberikan latihan dan seterusnya insya-Allah dijanjikan dengan tempat bekerja selama setahun, dan kemudian tengoklah bagaimana daya survival pelajar itu sendiri untuk survive dalam industri ni dan minat mereka. Dan salah sebuah company yang telah bekerjasama dengan MARA iaitu Skyman telah berminat hadir bersama MARA untuk membangunkan sebuah program GATS yang memfokuskan berkaitan dengan AI ataupun Artificial Intelligence. Jadi saya pergi soalan pertama saya kepada Puan Balkis. Okey, bagaimana sebenarnya kerjasama di antara MARA dan Skyman ini tercetus sehingga terjadinya sebuah ekosistem yang baik dan kita boleh berikan kerja kepada pelajar kita ni. Dipersilakan dengan Puan Balkis. Assalamualaikum, terima kasih. Alhamdulillah atas jemputan pihak MARA untuk kita berkongsi pada hari ini. Saya akan berkongsi slide ya. Sepanjang saya bercakap ni untuk kata lebih memudahkan semua penonton untuk mengikuti apa yang cuba saya sampaikan. Soalan daripada Cik Lan tadi, saya panggil Cik Lan boleh mesra sikit okey. Cik Lan tadi ialah bagaimana kami bermula dengan MARA. Ia lebih kepada persamaan dari segi aim dan goal. Di Skyman, kalau kita lihat di Skyman ni ialah sebuah syarikat yang memang memfokuskan tentang AI sebagai ekosistem as a whole ekosistem. Dan syarikat kami telah menubuhkan Skyman Education Group, di mana Skyman Education Group ni lebih kepada memfokuskan kepada pembangunan talent AI di rantau Asia Pasifik. Dan kami bermula di Malaysia, dan alhamdulillah bila MARA bekerjasama dengan kami merancang beberapa program untuk diperkenalkan kepada graduan di luar sana, dan timbullah idea yang dicetuskan oleh pihak MARA dengan menawarkan satu program GAT. Jadi kami berbincang dengan pihak MARA, kami cakap okeylah, you all ada program GAT, kita juga ada program Professional Certification. Bila kita ada program Professional Certification, dan program Professional Certification kita ni menawarkan pekerjaan sekiranya lulus. Tetapi daripada pihak MARA, mereka mahukan yang lebih baiklah, penambahbaikan, kerana program GAT ni sangat eksklusif. Jadi kami duduk bersama, kami berbincang dan timbullah idea iGAT. Dan Skyman sebagai sebuah syarikat antarabangsa yang meneraju AI ekosistem sangat berbangga kerana kami dapat menghasilkan talent, ataupun kami dapat menghasilkan bakat-bakat baru, bakat-bakat muda yang baru bergraduasi untuk menjadi engineer kami. Itu antara orang kata lebih kepada orang kata pengenalan bagaimana MARA dan Skyman ni bekerjasama untuk program iGAT. iGAT ni sebenarnya stand for Artificial Intelligence lah. Yang depan tu AI dan di belakang tu adalah GAT, perkongsian nama daripada GAT program ni.
Baik, terima kasih pada Puan Balkis. Maksudnya I guess tu adalah short name ataupun can yang diberikan oleh pihak SkyMars ni lah. AI tu bermaksud diberikan sebutan I lah. GETS tu adalah Ya, gets, betul ya? Okey, betul. betul. Saya menarik apa yang Puan Balkis cakap tadi berkaitan dengan exclusivity tu, iaitu program yang eksklusif yang kita nak menghasilkan eksekutif. Jadi saya ingin pergi kepada panel kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Syahmi Ahmad. Okey, bagaimana mula-mula minat untuk join program GETS ni sendiri? Boleh sedikit ceritakan kepada kami? Terima kasih kepada Encik Adlan. Okey, apa yang saya boleh katakan mengenai program GETS ini adalah satu program yang membantu saya untuk mendapatkan pelbagai maklumat dan informasi yang saya perlu untuk meneruskan kerjaya dalam bidang AI. Kursus ini ataupun kita panggil GETS ini direka khas untuk mereka-mereka yang baru berkecenderungan atau baru berjinak dalam bidang AI untuk memahami konsep asas dalam artificial intelligence itu sendiri. So agak sesuai untuk mereka yang baru bermula lah seperti saya. Pelajaran dan bahan khusus yang dibekalkan juga adalah yang terbaik dan sesuai untuk peringkat permulaan. Saya juga didedahkan dengan pembuatan aplikasi AI dan bagaimana AI digunakan di dalam industri. Jujur ingin saya katakan, gambaran saya terhadap jurutera ataupun jurutera AI ini, bagaimana mereka bekerja dahulu dan ketika saya belajar dahulu dan sekarang agak berbeza. Melalui program GETS dan penematan pekerjaan oleh SkyMind, saya diberi peluang untuk merasai pengalaman sebenar untuk bekerja sebagai jurutera AI. Jika anda membayangkan bekerja sebagai jurutera AI adalah dengan turunkan kilang, memakai jaket cantik atau membawa kereta mewah, maka pandangan anda mungkin tidak tepat. Hakikatnya anda akan lebih meluangkan masa di hadapan monitor atau laptop anda untuk memastikan kelancaran program atau aplikasi yang telah anda siapkan. Apa-apa pun saya ingin mengucapkan terima kasih atas kursus pensijilan yang komprehensif yang membantu saya untuk menjadi jurutera yang lebih baik. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syahmi. Itu berkaitan dengan minat, tapi untuk Cik Syed Azhar pula sedikit je Cik Syed Azhar ya. Bagaimana mengetahui tentang program GETS ni sebenarnya? Daripada mana tahu tu program GETS ni ada? Sedangkan anda graduan yang jauh nun di Perlis tu. Boleh ceritakan sedikit? Saya tahu program ni daripada media sosial. Saya jumpa di media sosial di mana dan saya minat dalam bidang AI masa tu. So saya search internet di mana saya jumpa satu poster menulis program GETS dan saya cuba melihat dan saya cuba try untuk join program ini dan saya dapat lihat kenapa saya menyertai one of the reason saya sertai program ini kerana saya memang minat dalam bidang AI dan program ini juga menawarkan pekerjaan di mana kalau mostly sekarang pandemik sangat susah untuk terutamanya graduan baru untuk mendapatkan pekerjaan dan selain itu program ini juga menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan di mana yang amat tinggi terutamanya kepada saya yang merupakan fresh graduate. Baik, terima kasih Cik Syed. So mengetahui program ini melalui hebahan di media sosial sajalah ya? Ya. Okey. Kita kembali kepada Puan Balkis sebagai salah seorang yang bermain di belakang industri dalam menjayakan program GETS ni. Okey. Sebenarnya apakah keperluan syarikat ataupun keperluan SkyMind ni sendiri berkaitan memilih graduan yang macam mana untuk kita bentuk supaya mereka layak untuk join program GETS ni sendiri dan kemudian kita janjikan dia dengan tawaran gaji yang lumayan seperti mana yang Cik Syed Azhar cakap tadi. Boleh huraikan sedikit bagaimana pemilihan pelajar itu untuk dijadikan sebagai peserta program GETS ni sendiri. Dipersilakan Puan Balkis. Terima kasih. Alhamdulillah saya paparkan di skrin ya. Ini adalah wajah-wajah orang kata penerima
kami di sini suka sebut perkataan scholars lah, maknanya scholarship scholars kan, IGAT ni, mereka merupakan orang kata yang pertama oleh SkyMind di Malaysia, dan mereka merupakan, saya rasa yang pertama juga untuk menawarkan program yang menghasilkan jurutera AI. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah biografi Syed Azhar ya, biografi Syed Azhar dan juga biografi Syahmi. Kedua-duanya adalah datang daripada bukannya computer science, sebab kalau kadang-kadang ada orang bertanya, perlu ke kita computer science background untuk jadi AI? Ya, perlu ada, tetapi AI itu tidaklah limited kepada orang kata kepada computer science student sahaja, tetapi ia boleh digunakan ataupun apply oleh pelajar daripada bidang kejuruteraan, matematik, natural science, dan juga kadang-kadang ada pelajar yang daripada bidang ekonomi dan juga dalam bidang medical juga berminat dalam bidang AI, kerana AI itu adalah digunakan secara meluas. Dan kalau lihat di sinilah, ini adalah wajah-wajah scholars, dan apa yang saya nak tegaskan sini, AI ni dia tidak memilih jantina. There is no gender bias. Kalau lihat kita untuk program ni, dia sama naik, dia punya sama bagus. Dia punya number dan bilangan dia just kan. Bukan kami rancang, tapi masa kami buat interview tu, memang yang memohon adalah lebih kurang sama bilangannya, dan yang terpilih juga cantik. Jadi keperluan di dalam bidang AI ni sangat besar. Saya menjawab baliklah soalan tadi. Bila kita lihat keperluan, kita kena tengok dulu di manakah letaknya AI pada masa kini. Saya panggil ini sebagai the emergence of AI ya. Emergence of AI kita ambil masa dalam masa tahun 2020 up kepada 2030. Kita juga telah melalui fasa wawasan 2020. Dan kalau kita lihat di sini, di mana Malaysia ketika ini di dalam keperluan bidang AI, Malaysia berada di tangga nombor 2 di Southeast Asia, di Asia Tenggara, dan keperluan untuk AI itu sangat tinggi, di mana kita ada lebih daripada 80% peningkatan demand dari tahun 2020 hingga 2030. Tapi pada tahun ini sahaja 2020 hingga 2021 peningkatannya sangat tinggi, dan kita juga perlu tahu bila kita beralih tentang cerita Malaysia dengan AI ni, kita kena tahu yang AI ni perlukan talent. Bila AI perlukan talent nak berkembang, tapi talent tak ready, jadi dia akan jadi tersekatlah. Sebab itulah SkyMind sebagai sebuah syarikat yang meneraju AI ecosystem. Kami ada SkyMind Education Group, macam saya kenalkan tadi, ialah bertindak untuk make sure yang kita ada cukup bakat untuk mengembangkan lagi industri AI di Malaysia. Dan saya juga suka untuk share dengan anda semua. Saya ni orangnya adalah very visual person. Jadi saya suka bermain dengan data dan juga orang kata visual. Dan kita lihat di sini, ini adalah orang kata satu data yang sangat bagus untuk dikongsikan bersama-sama dengan semua orang. Kalau tadi saya keep cakap lah, AI ni orang kata future, AI is a good orang kata prospek untuk kerja pada masa depan. Kita lihat dulu dari segi dari segi statistik, kita lihat di sini berdasarkan laporan yang dipetik di dalam artikel Free Malaysia Today, yang ini laporan pada tahun 2019, dan saya yakin number ini telah meningkat. Dijangkakan 54% pekerjaan manual akan diotomasikan pada tahun 2030, dan sebahagian pekerjaan yang makan masa macam penyimpanan rekod, mencantumkan barang elektronik akan dapat diotomasikan di Malaysia. Tetapi kena ingat, walaupun Malaysia moving kepada AI revolution, tidak bermakna ramai kehilangan pekerjaan, kerana demand of the new job will occur kerana revolusi ini. Kalau kita tengok di sini,
maafkan saya, lebih daripada kata 50% pekerjaan yang akan diotomatekan akan meningkat, tetapi dia akan timbulkan 1.5 juta pekerjaan baru. Wow. Jadi bila 1.5 million new work occurred ataupun orang kata terhasil, jadi orang akan dapat lebih banyak pekerjaan lah, dan juga Malaysia akan seiring dalam keperluan teknologi yang diperlukan oleh semua industri. And saya mungkin boleh share lah salah satu pekerjaan yang telah lupus pada masa lalu lah kan. Dulu kita selalu ada orang yang buat research marketing, tetapi pada masa kini kebanyakan research marketing dilakukan secara online survey, dah tak ada dah orang ketuk rumah. Okey, itu nampak dari segi tu bila berlakunya teknologi, orang kehilangan pekerjaan dari segi research marketer punya surveyor. Tetapi kalau kita lihat di dalam bidang lain, contoh saya rasa saya guna bahasa yang paling mudah dalam bidang e-commerce. Bila bidang e-commerce diperkenalkan, kita faham banyak kedai-kedai yang mengalami masalah kerana orang dah beli secara online. Tetapi tanpa kita sedar, bila ada Lazada, bila ada Shopee, mungkin tuan speaker pun boleh orang kata, tuan moderator pun boleh orang kata sahut saya jugalah. Dulu masa kita 10 years back dulu, kalau perasan, kita tahu satu saja syarikat untuk courier, iaitu Pos Malaysia. Kalau nak up sikit lah kan, DHL lah. Itu kalau dapat produk daripada Amerika ke, US ke, itu DHL lah. Kita tak pernah imagine dalam fikiran kita selalu orang yang kerja postman ni pakai baju putih atau pakai baju postman, ataupun orang kata kalau orang kata courier yang daripada big company akan pakai baju coklat dan hantar. Tapi now kita perasan kita ada Ninja Van, kita ada JNT delivery, kita ada JNT, betul. Dan mereka tak perlu berpakaian seperti postman, dan mereka boleh menggunakan kenderaan mereka sendiri, guna motor mereka sendiri. Tanpa kita sedar sebenarnya kita dah buka pekerjaan lain untuk mereka. Dulu orang selalu kata, postman mesti Pos Malaysia ataupun syarikat besar. Tapi sekarang JNT, anybody can do part time. Begitu juga dengan industri e-commerce lain tu ialah food delivery. Kita tak pernah fikir yang sekarang ni e-hailing akan jadi orang kata keperluan, terutama zaman MCO ni. Jadi bila kita lihat di sini, dia create new task. Bila zaman berubah, bila berlakunya teknologi, akan ada pekerjaan yang akan pupus, tetapi akan timbul pekerjaan baru. Jadi demand itu saya yakin dengan keadaan orang kata terutama dengan keadaan COVID yang memerlukan kreativiti dalam meneruskan kehidupan, saya rasa tidak ada masalah untuk AI terus ke hadapan dengan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang unik, yang tak pernah difikirkan, tetapi kita kena seiringlah dengan keperluan teknologi tersebut. That's my comment lah. Betul, saya sangat setuju dengan apa yang diberkatakan oleh Puan Balkis tu. Sebenarnya berkaitan dengan keperluan industri ni adalah bergantung kepada sebuah teknologi itu sendiri. Kerana sebab tu kita berkatakan daripada IR 3.0 dulu yang menggunakan separa mesin, dan sekarang kita telah berevolusi ataupun berevolusi daripada 3.0 kepada 4.0, di mana teknologi baru ini sebenarnya kita akan create more job, which is kita tak nafikan maybe ada certain job tu memang kita dah terpaksa mematikannya, tetapi sebenarnya kita create lebih banyak kerja dengan kreativiti yang ada melalui teknologi ini sendiri. Betul Puan Balkis? Betul. Sebab kalau tengok ni memang akan ada challenge. Dia tak dinafikan, memang ada challenge. Yang kita akan tengoklah nanti key challenge dia dari segi worker retraining, akan ada unemployment insurance, closely monitor needed. Worker retrain tu yang paling penting. Kerana kalau kita nak sama-sama membangun, kalau kita nak make sure Malaysia tetap berada di tangga kedua selepas Singapura untuk berada di dalam kategori Asia Tenggara, semua orang kata semua industri dan juga
education, terutama bahagian pendidikan, kena seiring dalam orang kata melatih, memperkenalkan ilmu teknologi baru. Dan untuk pekerja sedia ada, syarikat-syarikat perlulah reskilling mereka. Tidak hanya syarikat ni masih lagi pakai data, key in pakai buku doc. Orang lain semua dah pakai, orang lain semua dah pakai apps, tapi dia masih lagi pakai buku log. And then also contoh macam predict, dulu kita banyak broker saham kan. Sekarang broker saham, mereka menggunakan teknologi AI untuk buat prediction menggunakan time series. Saya rasa ada dua engineer saya di sini, mereka bekerja banyak dalam time series. Jadi bila dia buat time series ni, dia buat prediction, accuracy dia sangat tinggi. Bila dia accurate tinggi, jadi sebenarnya demand untuk dia punya service tu getting better. Jadi orang tahu, saham mana yang akan predict naik, saham mana yang akan drop. Tapi sebab dia dah ada analytics, dia dah pakai time series, dia dah pakai data yang dia perolehi, dia boleh ensure that dia boleh predict lah. Tapi prediction ni mesti ada 0.1% to 10% yang tak betul. Tapi possibilities kan? Yes, tapi at least kita orang kata kita meningkatkan dia punya accuracy tu bertambah bagus. Saya nak share lah satu, sebab ni bercakap tentang peluang pekerjaan ya. Saya ambil masa sikit ya Cik Lan. Salah satu contoh ya, projek yang memang saya sebenarnya tertarik lah dengan di Skymind offer ataupun Skymind tawarkan ya. Kami bekerja sama dengan sebuah syarikat di Malaysia. Bila kami kembali daripada orang kata syarikat Skymind ni, kami berpengkalan di US before, dan pada tahun 2019 kami kembali ke Malaysia untuk orang kata untuk buka syarikat di sini, dan berharap dengan pembukaan Skymind di Malaysia dan penubuhan Skymind Education Group, Malaysia akan menjadi hub AI talent di Asia Tenggara. Dan bila kami tawarkan solution kepada syarikat-syarikat, ada satu syarikat ni dia berminat untuk explore tentang teknologi AI, di mana syarikat ini menghasilkan paste durian. Durian. Paste durian ni dia ekspor ke China. Masalah dengan paste durian ni ialah kita tanpa sedar, saya ni peminat makan durian. Cik Lan, saya memang anti durian. Walaupun saya ada asma, saya peduli apa. Janji saya makan durian. Tapi kita sebenarnya tak tahu yang sebenarnya dalam durian ni ada macam-macam haiwan-haiwan kecil lah. Dia macam kumbang and everything. Tapi syarikat ni dia menghasilkan produk dalam bentuk paste, kerana dia tak boleh ekspor seketul durian tu. Jadi dia kena ekspor menggunakan paste. Jadi syarikat ni berhadapan dengan satu cabaran, di mana mereka sebelum ini mereka menggunakan tenaga manusia untuk lihat kumbang-kumbang kecil di dalam paste durian tu. Dan kita tahu manusia ni kita ada limitation. Kita kadang-kadang tidak, orang kata kita tak boleh detect kumbang tersebut. Walau bagaimanapun bila syarikat ni ekspor, mereka ada challenge, kerana kalau bahagian QC, quality control di China jumpa kumbang kat dalam, mereka kena ganti balik dalam 10 pack. Jadi rugilah. Jadi mereka datang ke Skymind, mereka juga dan Skymind juga menawarkan solution kepada mereka untuk detect durian kumbang dan durian paste ni, dan alhamdulillah peningkatan sebanyak 90% detection dia. 90%, satu yang sangat tinggi. Sebenarnya lebih, tapi saya tak nak cakap lah berapa lebih dia. Tapi kita letak 90% supaya kan confident betul. Tapi itulah orang kata yang berlaku di dalam bidang AI, di mana ia bukan setakat teknologi, tetapi ia merangkumi food industry dan agriculture juga. Dan ini adalah minggu lepas ada seorang pensyarah yang telah melalui program Train of the Trainer oleh Skymind. Mereka come with the project yang menunjukkan AI ni melalui object detection computer vision, di mana training ni dilalui oleh semua pelajar IGAT yang termasuk Azhar dan juga Syahmi, untuk detect fracture dekat bangunan tinggi dan juga di jambatan, yang mana sebelum ini
dilakukan oleh defect Manually. inspector. Yes. Itulah antara orang kata demand-demand yang akan orang kata yang timbul daripada AI revolution ini. Faham? Menarik saya mengikut apa yang Puan Bas cakap tadi. Memang sebenarnya kita we need lose something but we can get anything ataupun we can get everything. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Okey, terima kasih Puan Balkis atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Okey, kita dah fahamlah apa peranan SkyMind di dalam menggunakan teknologi AI ni, dan sebab tu mereka hire dua orang pelajar ini, dua orang bekas pelatih ini menjadi staf mereka sendiri, iaitu Syahmi dan juga Azhar. Okey, kembali kepada Syahmi. Anda graduan UIA dan anda graduan bidang mekatronik. Macam mana anda boleh berminat untuk melompat ke dalam bidang AI ni sedangkan anda tahu masa anda diberikan offer ataupun tawaran untuk join program GATS ni, anda kena melalui satu fasa untuk interview dan sebenarnya anda belum tentu lagi anda akan berjaya join program GATS ni. Okey, nyatakan sikit minat anda tu membuatkan anda drive untuk terus berada dalam bidang AI ni. Silakan Syahmi. Okey, terima kasih Encik Adeline. Untuk persoalan sebab mengapa saya melompat bidang ni daripada mekatronik kepada AI, jawapan dia agak senang sebenarnya. Jika sebab saya melakukan saya punya research ni ataupun saya punya kajian sendiri, dan saya mendapati trend AI, pekerjaan AI semakin ke arah ke situ, ke arah AI ataupun automation. Dan kita dapati pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan manual labor ataupun kita panggil pekerjaan yang melibatkan manusia, yang melibatkan tugas-tugas yang boring ataupun bosan, akan digantikan dengan robot dan juga AI. Dan saya mendapati peluang saya untuk mendapat pekerjaan, dan di kala keadaan COVID, saya mendapati peluang saya untuk dapat pekerjaan kedai AI adalah lebih cerah daripada hanya bergantung pada pekerjaan-pekerjaan yang pada bidang yang saya telah ikuti dalam universiti. Itulah jawapan saya. Oh, itulah. Okey, terima kasih kepada saudara Syahmi. Bagaimana pula anda tahu yang anda akan bersaing untuk dapat program GATS ni? Macam mana anda rasa yakin, confident yang macam okey, by hook or by crook aku nak join juga program ni. Kenapa? Okey, untuk menjawab soalan itu, dia bergantung pada tekad seseorang. Bagi saya memang melihat AI ni mempunyai potensi satu. And then saya melihat saya juga ada minat untuk bermain dengan robotics dan juga artificial intelligence. Maka saya berusaha ke arah itu, dan Kak Balkis juga atau Puan Balkis juga tahu bagaimana saya berusaha untuk mendapatkan tempat dan join AI Gate ini sendiri. Dan ya, saya akui memang susah sebab itu adalah satu perkara yang baru untuk saya. Tetapi jika anda memiliki tekad dan juga azam yang betul-betul anda inginkan pekerjaan ini, dan saya percaya tiada apa yang boleh menghalang anda untuk dapatkan pekerjaan yang anda inginkan. Baiklah, terima kasih Syamil. Nampak cakap pun memang dah bersemangat tu. Okey, tekad dan azam nak usaha untuk dapat gaji yang tinggi dalam bidang AI. Oh, gitu. Dia one of our good student, one of our best student. Yes, no wonder lah. I can see that. Okey, seterusnya kepada Syed Azhar. Okey, kalau kita tengok tadi Syahmi kata dia ada tekad. Saya yakin Azhar juga dah ada tekad dan impian yang besar untuk menempatkan diri dalam bidang pekerjaan AI ni. Tetapi semasa usaha untuk dapatkan program GATS ni dan anda melalui program GATS ni, macam mana anda rasa? Macam mana suasana tu? Dan adakah anda rasa ia berbaloi untuk anda? Ataupun sebenarnya kalau aku ni bidang lain ni, kalau aku lompat atau otomotif ni aku lebih berjaya. Macam mana suasana belajar dan adakah ia dapat mencapai sendiri impian anda dalam bidang AI ni sebenarnya? Bersilakan Cik Azhar. So masa training tu masa training tu banyak trainer-trainer daripada SkyMind, di mana SkyMind menggunakan dia orang punya dia own jurutera untuk jadikan tenaga pelajar. So dan dia orang sangat membantu saya untuk untuk lepaskan lulus dalam exam tersebut, dan exam tu sangat susah, tapi macam Syahmi cakap, determination tu kita kena yakin dan kita we need this, I need this. So dan juga saya tahu saya juga memang minat dalam bidang AI, tapi masa tu tak di-expose sangat mendalam, just surface sahaja. So dengan program ini saya dapat deep knowledge pasal AI, dan saya harap saya dapat meneruskan
career saya sebagai AI engineer. Okey. Sepanjang saya tahu Cik Sialda training bersama GATS ni bersama berapa lama tu tempoh training tu? 14 hari, tapi masa tu selepas training tu pihak Skyman menyediakan macam soalan-soalan macam untuk kami lulus dalam exam lah. So kami diberikan latihan yang memang banyak dan kami sebelum menghadapi ujian, the main ujian tu kami akan dites banyak kali. Okey. Baik, akan dites banyak kali sebab kita nak mendapatkan sertifikat tu, betul? Dan adakah anda rasa apa yang telah training diberikan oleh pihak SkyMind ni, modul yang disediakan, adakah cukup ataupun perlu lebih sikit lagi yang membuatkan kalau untuk kebolehpasaran pelajar tu sendiri dalam bidang AI ni, adakah cukup ataupun anda nak lagi? Kalau anda nak tu, apa yang anda rasa diperlukan? Pada pandangan saya memang cukup lah sebab program ini merupakan satu program yang mungkin sangat impak di mana model dia sangat industry friendly di mana jurutera mereka dijadikan sebagai tenaga pengajar, maka banyak industri real case yang dikongsikan semasa training. Oh, menarik. Maksudnya tenaga pengajar itu menggunakan example tu sebagai real situation lah. Real situation yang ada untuk jadikan sebagai modul dan anda belajar sebagai case study sendiri, betul? Ya, betul. Oh, baik. Menarik approach yang diberikan oleh pihak SkyMind dalam memberikan ilmu AI yang secukupnya bagi pelajar-pelajar ataupun peserta kita mendepani industri IR 4.0 ini berkaitan dengan AI. Baiklah, saya kembali kepada Puan Balkis. Ingin saya bertanya kepada Puan Balkis. Okey, sekarang Puan Balkis dah ada satu batch yang seramai 14 orang tadi, ada 7 perempuan, betul? Betul. Okey, yang saya rasa memang saya rasa berjaya, bukan saya rasa, memang dah nampak dah keberjayaannya. Okey, boleh tak berikan sedikit tips ataupun bagaimana bagi mereka yang pendengar ini yang berminat dalam bidang AI ni, macam mana untuk mengenali potensi diri untuk mereka terjun daripada bidang AI? Sebab tadi Puan Balkis pun ada kata ada yang daripada bidang medical pun berminat untuk join program AI ni, betul? Jadi macam mana, soalan saya, macam mana pelajar ini kena menyediakan diri mereka supaya melayakkan dia untuk join program GATS yang ditawarkan oleh SkyMind, dan apa pula janji SkyMind untuk penawaran gaji kepada mereka ni lah untuk for the next program di antara program SkyMind dan juga GATS ni lah dan juga MARA. Persilakan Puan Balkis. Terima kasih. Saya saya sangat suka soalan tu sebab soalan tu sebenarnya yang kami face a lot of problem. Kami nak buat screening dan kami juga belajar sebenarnya banyak daripada program kerjasama bersama MARA ni untuk program GAT ni. Apa yang kami perasan dia lah daripada pelajar bila mereka start to join, saya ada slide, minta maaf ya, saya share ya supaya lebih mudah untuk saya sharekan. Ya, boleh Puan Balkis, sebab tadi Puan Balkis dah mengatakan Puan Balkis adalah seorang yang bersifat visual dan kami tahu dan kami juga sangat seronok kalau dapat tengok visual sebegini. Okay, thank you. So bila kita tengok dari segi demand tadi ya, dan juga tadi soalan Tuan Moderator yang bertanya tentang macam mana mereka nak masuk ke program GAT. Saya tegaskan kat sini, program GAT ni adalah satu program yang berprestij, merupakan satu program yang kami panggil beasiswa penuh kerana dah dapat belajar. Lepas dapat belajar, mereka pula dapat tawaran pekerjaan sekiranya mereka lulus. Kalau kita lihat di sini, ini adalah soalan yang frequently asked question tentang selection process. Saya letak kat situ, frequently asked question. Memang popular soalan ni. Bagaimana proses pemilihan untuk program GAT ni? Kami akan bermula dari segi registration ni, kami memilih pelajar-pelajar yang kami bagi tahu awal daripada bidang technical, iaitu engineering dan juga bahagian computer science dan juga bahagian yang melibatkan technical. Macam saya kata tadi, ada yang daripada biomedic engineering, ada yang datang daripada bahagian matematik, ada yang datang daripada
daripada pure science dan juga fizik. Mereka juga berpeluang untuk menjadi AI engineer. Dia berbeza dengan engineer di dalam bidang lain. Bidang AI ni adalah bidang engineering yang boleh dipelajari. Kalau contoh macam bidang engineer lain, mereka kena ada sertifikat. Bila mereka keluar, mereka boleh daftarkan nama mereka di dalam board of engineer dan mereka ni ada title engineer. Tetapi macam pelajar daripada bidang matematik, pelajar daripada bidang fizik dan pelajar daripada bidang computer science, mereka tidak boleh dikategorikan sebagai jurutera sehingga mereka disertify. Jadi untuk bidang AI, pensijilan kami adalah untuk mengiktiraf pelajar-pelajar ini melalui program dan juga konten tentang AI menjadi jurutera AI. Pre-assessment selepas mereka ini, orang kata kita screen dulu. Awak ni daripada bidang mana, awak ni daripada kos mana dan everything, kita screen dahulu dan kita bawa mereka untuk pre-assessment. Tak pilih lagi ni Cik Lan. Dia punya orang kata task, dia punya pemilihan. Pre-assessment mereka akan diminta untuk duduk di dalam training entrance test kami. Training entrance test kami untuk menguji tentang kefahaman mereka tentang basic konsep AI. Basic konsep AI ni dia ada machine learning, dia ada matematik, dia ada juga programming. 3 benda ni memang paling penting. Jadi saya dah bagi tips kat sini ya. Dan kalau ada problem lah, orang kata dari segi programming susah nak buat AI kerana AI ni mungkin engineer saya boleh sahut lah, programming ni adalah boleh kata the mother of everything dan juga matematik sebab dia kena logik, dia kena banyak main prediction dan prediction tu bukannya prediction tak logik, dia kena orang kata very accurate. Dan selepas itu kalau dia lulus training entrance test kami, dalam training entrance test kami ni ada 2 test. Test yang pertama ialah MCQ iaitu pengetahuan tentang asas AI. Kedua ialah coding programming test yang mana kita nak menguji at least mereka ada basic. Kita tak adalah assume yang pelajar ni yang duduk ni dah tegur boleh buat coding power gila, tapi selepas mereka grad, at least mereka telah mempelajari sesuatu di universiti ataupun mereka ambil short courses semasa cuti semester. Jadi lepas coding exam dan juga coding interview. Untuk GAT ni sahaja kami ada coding interview di mana kita nak tahu adakah betul mereka faham kod yang mereka itu, dan kemudian barulah kami ada interview untuk soft skill. Tough tu, itu yang saya kata tadi. Syami dengan saya akan kata dia ada determination. Barulah mereka ditawarkan program GATS. Dan bila program GATS ni ditawarkan oleh mereka, mereka perlu melalui 2 bulan training yang sangat, orang kata sangat-sangat kena hati kental lah untuk pass kerana examinationnya adalah sangat susah. Nak jadikan seorang engineer AI bukan senang. Ada orang kata sampai 4 tahun nak jadi engineer AI, tapi kita ambil masa 2 bulan sebab saya kata program GAT ni very prestige. Kalau orang kata kata orang Melayu lah, kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga. Okay, so kita tengoklah kat situ bila dia 2 bulan, 15 hari ialah secara bersemuka, face to face, di mana kita akan ajar mereka daripada asas hingga ke advance content dalam bidang computer vision dan juga AR. Jadi kita selepas 15 hari ni Cik Lan, training mereka bermula pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam setiap hari. 10 sampai pukul 10 sampai pukul 7 ialah mereka belajar bersama trainer. Pukul 8 kita ada bagi break lah semayang. Kita tak nak kejam sangat, adalah masa makan. Dikira sebagai mereka ni macam human robot lah ni. Yes, lepas tu pada pukul 8 mereka masuk balik untuk ada prep system. Kita buat macam cara macam prep system. Kerana bila AI ni dia kena banyak praktis. Malam prep system, kita punya trainer akan duduk bersama mereka sampai habis program sampai pukul 10 membuat latihan. Malam tu lebih kepada exercising, macam mana nak buat coding, dan mereka ada kalau mereka cepat selesaikan tugasan tu adalah hari kita bagi mereka kata take a break, balik awal. Tapi kebanyakan mereka susah nak balik awal. Diorang ni memang betul-betul sebab yang 14 ni dia dah melalui pre tu yang tough. Kita dah tahu dia
attitude, jadi dia memang nak lulus. Kegetiran dia tu. Kalau dia tak lulus, dia gaji RM2,000. Kalau dia lulus, gaji dia RM4,000. Dan dia dah sign kontrak. Jadi bila dia dah sign kontrak bersama dengan Mara dan juga Skyman selama setahun, dia memang kena melalui fasa tersebut kerana ini adalah belajar dan juga menjadi engineer. Jadi kebanyakan mereka alhamdulillah memang bersungguh-sungguh nak lulus. Saya mungkin boleh kongsilah satu pengalamannya, bukan Syahmi dan juga Asyik Azhar. Saya ada seorang pelajar IGAT yang join program IGAT ni. Bila dia sampai pada hari pertama tu, saya tanya pada dia, saya kata, Amir, kenapa one of kita punya peserta lah, nama dia Amir. Amir datang kat sini macam mana Amir? Dia kata, Kak, saya tak pernah dapat sebarang tawaran. Saya pernah hantar tawaran untuk internship saya pernah hantar 200 application. Satu pun tak kena. 200? Ini saya cakap betul, Syahmi ada. Sampai Syahmi pun tergelak. Sebab itu hari pertama IELTS cracking. Dan saya kata, betul ke Amir 200? Betul Kak. Satu pun tak kena. Tapi dia kata panggil 2 interview. 2 pun tak dapat. Maknanya dia tak dapat satu tempat pun. Dan dia cakap, saya kalau boleh program IGAT ni, sebab tu saya suka sangat masuk IGAT ni. Sebab saya dapat yang pertama kali. Dan dia kata tapi saya tak berapa pandai sangat dalam bidang kata programming. Mungkin kerana background dia bukanlah computer science, dia juga daripada bidang engineering. Jadi saya badikan dia bersama Syahmi. Saya kata awak dengan Syahmi ni datang daripada universiti UIA ni, kena sama-sama belajar dan kami badikan. Selepas 15 hari face to face tu, mereka balik ke rumah dan belajar sebulan setengah secara online. Secara online ni kita badikan mereka yang mana yang performance tinggi dan rendah ni akan bersama-sama lah, maknanya bantu-membantu. That's our technique. Dan selepas itu mereka bila badi, kita make sure you make sure your body pass. Amir ni dia berbadi dengan Syahmi. Bila dia badi and everything, kami terkejut. First sitting dia lulus. Dia adalah orang yang kita rasa mula-mula kami bila tengok result di masa pre-assessment tu, kami kata apa kami boleh katakan yang dia adalah, orang kata dia agak lemah, tetapi sepanjang 15 hari tu saya nampak effort dia. Kita juga ada soft skill, kita galakkan, kita bagi motivasi. Dan saya involve sendiri dalam program soft skill. Saya ajar mereka macam mana nak jadi, orang kata macam mana nak jadi pekerja yang berdedikasi, kompeten. Sebab saya bagi tahu dari hari pertama mereka datang untuk program GAT, mereka adalah pekerja Skyman already. Kerana mereka sign contract for 1 year, mereka adalah pekerja. Saya tidak akan treat mereka sebagai pelajar. Saya akan treat mereka sebagai pekerja. Jadi pembawaan diri dari segi, orang kata dari segi tegasnya saya, adik-adik saya ni tahulah, memang tahu cakap tak pakai garam. Memang saya, sebab pada saya awak dapat sponsorship yang mana ada ramai yang perlu, yang nak, dan awak betul. Jadi ini adalah peluang terbaik dan alhamdulillah tahun ni kita dapat juga program GAT dan kita tidak akan mengurangkan walau sikit pun kita punya, orang kata kita punya kompetensi tu, dan dengan harapan kita dapat yang terbaik lah, macam krim dalam krim lah. Maknanya ini adalah program prestige, kita tetap nak pegang lah pelajar ni adalah pelajar terbaik dan engineer terbaik kami perlu dihasilkan, mesti terhasil daripada program GAT. Okey, baik. Suka saya berpegang pada tangga gaji tadi tu ataupun penawaran gaji sebanyak RM4,000 bagi yang lulus dan RM2,000 bagi yang tak lulus exam. Betul ke Puan Balkis? Betul. Walaupun pelajar tu diterima masuk dalam program GAT, kalau katakan dia ada fail certain paper ke, tapi mereka still dapat gaji RM2,000 macam tu. Sebab kena tahu program AI ni adalah satu bidang yang memerlukan skill baru. Dan mereka ni datang daripada bidang yang berlainan. Kebanyakan datang daripada bidang yang berlainan. Jadi kita kena adil dan program dan saya tegaskan di sini, hanya program GAT saja siapa yang tidak lulus dapat pekerjaan. Kerana punyalah tough, dan konten kami adalah sangat komprehensif. Maknanya kalau awak tak boleh jadi level engineer, assistant engineer adalah sesuatu yang suit with you, dan selepas dan akan ada sitting, awak boleh ambil receipt balik peperiksaan tersebut. Tapi kalau lulus akan orang kata akan dapatlah title engineer tu. Kita bagi peluang, tak adalah macam 1 tahun tu dia jadi assistant engineer, dia kena receipt lah. Kalau dia nak lulus, kalau dia nak title, dia ada receipt. Sebab dia ada pelajar yang nak gaji tu. Ada pelajar yang receipt, kita benarkan receipt selepas 3 bulan
Sebab kita bagi peluang kat mereka. Okey. Mereka dah masuk kerja sebab masa first sitting tu hanya 6 orang lulus. Masa first sitting exam. Selepas okey. 3 bulan kita benarkan lagi mereka untuk resit. Alhamdulillah 85% lulus. Untuk sitting. Tapi yang 2 lagi tu mereka memohon untuk duduk selepas 2-3 bulan lagi kerana mereka nak belajar lebih mendalam supaya mereka dapat luluslah peperiksaan tersebut. Baik, terima kasih. Nampak kedengaran sukar tapi nampak mudah, tapi experience atau pengalaman sendiri itulah yang akan mendewasakan kita dalam mencapai gaji sebagai fresh graduate ni. Gaji baru mencapai ke angka 4,000 tu saya rasa antara gaji yang besar, gaji yang sangat besar untuk gaji 4,000 sebagai AI engineer tu. Jadi saya kembali kepada saudara Syahmi Ahmad. Okey, boleh tak saudara ataupun Cik Syahmi berkongsi dengan kami semua berkaitan dengan tahap kemahiran dan kompetensi graduan yang diterima dalam memenuhi keperluan syarikat berkaitan dengan bidang AI ini sendiri. Dan dan adakah untuk mencapai gaji tadi antara 2,000 dan 4,000 tu kan, macam mana tahap kemahiran yang membezakan gaji tu sendiri dan keperluan bagi mereka ada untuk mencapai gaji yang maksimum tu tadi. Silakan saudara Syahmi. Okey, terima kasih Cik Adlan. Okey, untuk soalan pertama iaitu mengenai kompetensi yang diperlukan oleh syarikat untuk jawatan jurutera AI, soalan pertama. Okey, so untuk jawab soalan ini, pihak SkyMind telah meletakkan kompetensi sebagai jurutera AI melalui kelulusan daripada ujian program CDLE seperti mana yang Puan Balkis katakan sebelum tadi, ataupun kita panggil nama panjang dia Certified Deep Learning Engineer. Bagi mereka yang lulus peperiksaan akhir CDLE ini, mereka akan ditawarkan pekerjaan untuk sebagai jawatan AI Engineer. Ada beza ya, AI Engineer dan Assistant AI Engineer. Ini adalah selaras dengan program GATS. Di mana mereka yang lulus akan ditawarkan pekerjaan dan yang gagal akan menjadi pembantu jurutera AI. Itu bahasa Melayu dia lah. Dan soalan yang kedua, perbezaan level skill between AI Engineer dan juga Assistant. Jika anda seorang AI Engineer, anda akan diserap masuk ke dalam projek-projek aktif dan akan diberikan peranan sebagai satu peranan dalam projek kami ada peranan yang masing-masing. Antaranya kami ada Machine Learning Engineer, Deep Learning Engineer atau maybe AI OT Engineer. Dan jika anda memegang peran jawatan jurutera AI, anda akan memegang salah satu peranan ini. Dan you will be the head for that kind of role. But jika anda assistant engineer, maka anda akan lebih kurang, peranan anda lebih kepada membantu AI ini, jurutera AI. Anda assistant, so anda akan membantu. Mungkin anda akan dapat kerjaan tugas-tugas yang tak terlalu susah jika dibandingkan dengan jurutera AI. So dilantik sebagai project manager lah untuk membuat satu task tu, betul? Project manager lebih kurang. Okay. So maksudnya decision making tu boleh datang daripada seorang jurutera AI tu lah. Betul. Decision making. Okay. That's very important lah. Once kalau you dapat gaji yang tinggi dan decision making you salah, so you akan bertanggungjawab dengan apa yang telah you buat. Betul? Okay. Okay. Mungkin saya nak tunjuk tambah Cik Lan, kalau tengok dekat screen kita ni, kita ada 3 layers ataupun dalam piramid kita ada 3 level untuk dalam bidang AI. Sebenarnya tak limit. AI ni cover semua level. Dia ada basic, talent basic, dia kena ada specialist di mana AI engineer dan assistant engineer, junior AI engineer berada di bidang di level kedua, tetapi AI solution creator ialah mid and senior level. Dan tidak ada banyak jauh beza pun antara assistant AI engineer dan AI engineer kerana mereka bekerjasama dalam satu projek. Walau bagaimanapun untuk climb ladder kepada AI solution creator yang mana lebih intense, macam Syahmi kata tadi lah, deep learning engineer, machine learning engineer, mereka kena upgrade lagi diri mereka, ilmu mereka, kerana mereka akan jadi specialist. Bila specialist tu lah yang penting. Mana-mana pun specialist pun, kalau kita tengok accountant pun, dia kena lepas ACCA. Dia konsep dia sama. Betul, ya. Betul, konsep dia sama. Tak lepas, tak dapat lah. That title. Macam contoh macam IR lah. Kalau nak lulus, kena duduk exam. Kalau tak, engineer biasalah. Itu je lah beza dia. Dan saya
sahut juga tadi dari segi gaji, ini adalah gaji yang ditawarkan di seluruh Malaysia. Kalau lihat macam ni ya, di Malaysia gaji fresh graduate lebih kurang moderate lah, 3,800, 3,700 paling tinggi. Ini di Malaysia ya. Seluruh kita mengikut region. Kalau kita tengok mengikut region ni, dia di Kuala Lumpur mungkin tinggi sikit, di Selangor dan juga di Pening mungkin tinggi sikit. Tetapi kalau kita lihat gaji yang ditawar, ini adalah data berdasarkan JobStreet ya. Kalau kita tengok gaji yang ditawarkan oleh SkyMind over average, above average. Gaji RM4,000. Ini kita, that's why kita kata program kita ni sangat, orang kata sebab tu baru lulus baru dapat title engineer tu. Dan saya juga would like to share juga yang ini paling penting. Kalau tak percaya lagi, kita datang juga dengan data. Data ni kita dapat daripada JobStreet juga. Kalau kita lihat di sini, SkyMind AI Engineer berada di level kedua, di tangga kedua gaji berdasarkan orang kata list of engineer yang ada di Malaysia. Paling tinggi ialah IT komputer ataupun network system ataupun IT part lah, kerana mereka ini mungkin specialist. Tetapi untuk SkyMind AI Engineer, gaji RM4,000 sebagai permulaan bersamaan dengan gaji engineer di dalam bidang oil and gas dan juga di dalam bidang orang kata IT. Rendah sedikit daripada IT, rendah 100. Tetapi IT punya engineer ni very kompetitif. Di SkyMind kami memerlukan ramai SkyMind AI engineer dan kami haraplah program GAT ni dapat hasilkan lebih ramai lah SkyMind AI engineer with competitive and good salary, especially zaman pandemik ni lah, ramai orang retrench, ramai orang hilang kerja, apatah lagi orang kata fresh graduate. Kalau orang yang berpengalaman middle level pun hilang kerja, bagaimana nasib fresh graduate yang keluar zero, tak ada knowledge? Itu kami punya concern lah ya. Ini adalah menjawab dari soalan tentang gaji. Faham. Maksudnya bagi mereka yang mendengar pada hari ini, kita punya buat bicara kita, bagi mereka yang mendengar, mungkin gaji 4,000 tu maybe ada yang rasa average, ada yang rasa tinggi, ada yang rasa rendah. Tapi sebenarnya kami telah datangkan data bersama kami di sini. Anda lihatlah betapa tingginya gaji seorang AI engineer tu, dan anda tengoklah dua orang kita punya panel ni, itulah gaji dia. Jadi bagi mana-mana yang masih bujang, silakanlah. Okey, itu sekadar selitan. Okey, untuk training ni pula yang diberikan oleh pihak SkyMind, saya rasa saya pergi kepada panel ketiga lah, iaitu saudara Syed Azhar. Okey, bagaimana program GATS ni ataupun AI GATS ni dapat membentuk seseorang tenaga mahir ni, bukan sahaja dari segi dia punya kompetensi seperti mana yang diterangkan oleh saudara Syahmi tadi, juga dari segi bidang sasiahnya. Maybe anda lebih banyak bercakap dengan mesin, tapi macam mana anda dapat menerapkan bidang sasiah tu sendiri sepanjang program GATS ni, di mana bagi mereka yang nak menyertai lepas ni, dia kata kalau aku menyertai program GATS ni, aku akan dapat dua bidang, akan dapat dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan aku punya kompetensi dalam bidang engineering, dan yang kedua aku dapat encourage aku punya soft skill dalam bidang sasiah seperti mana yang Puan Balkis cakap tadi. Silakan Tuan Syed Azhar. Pada pendapat saya lah, program ni sangat berbeza dengan apa yang saya pelajari di universiti dulu. Sebab di universiti kami diterapkan oleh kemahiran teori yang sangat mendalam, ditambah pula dengan menyertai program GATS ni, di mana mempunyai banyak latihan hands-on yang amatlah membantu saya yang untuk menjadi jurutera yang lebih baik. So dengan kombinasi kemahiran teknikal dan teori sangat penting untuk memastikan produk ataupun servis yang dikeluarkan adalah tip-top dan memenuhi kehendak pelanggan. Oleh itu saya amat menggalakkanlah pihak graduan untuk menyertai program ini, kerana program ini bukan sahaja mengajar pihak kami untuk dalam kemahiran teknikal, malah kami dibekalkan oleh kemahiran soft skill untuk membantu kami menjadi graduan yang berkemahiran teknikal dan soft skill. Baik. Terima kasih Cik Syed Azhar. Sebab biasanya orang kata bidang engineering, komputer ni boleh katakan macam budak geek sikit, budak skema sikit. Tapi saya yakin training yang disediakan oleh SkyMind di bawah program GATS ini dapat membantu boost sikit
kita punya keyakinan diri kita sebagai seorang engineer yang sentiasa berdepan dengan mesin, dan kita juga boleh berdepan dengan masyarakat dengan sangat baik kerana anda ni semua adalah menjadi mata-mata ataupun menjadi promoter-promoter kepada bidang AI engineer ini. Jadi sedikit untuk pusingan kita yang ketiga, sedikitlah summary last word daripada Puan Balkis untuk diberikan kepada mereka yang sedang mendengar kita punya slot kita pada hari ini. Dipersilakan Puan Balkis. Terima kasih. Alhamdulillah saya conclude tentang iGET, kerjasama Skymind dan juga Mara, dengan orang kata saya juga nak share program terbaru kami. Kalau orang kata ada peluang lain kalau jika tidak terpilih untuk program iGET, boleh juga orang kata ada lagi another program kita panggil Penjana KPT CAP. Penjana KPT CAP ni taklah orang kata se-eksklusif iGET. Walau bagaimanapun kontennya sama, cuma program Penjana KPT CAP ni tidak ada jaminan pekerjaan, kena lulus exam. Dan konten yang kami sediakan untuk pelajar iGET dan juga pelajar KPT CAP ni sama kerana mereka akan duduk dalam peperiksaan Certified Deep Learning Engineer. Dan konten yang anda akan belajar ialah anda akan belajar tentang computer vision, anda akan belajar bagaimana AI ini boleh diaplikasikan dalam industri, dan bagaimana anda menjadi jurutera yang memahami apa yang diperlukan oleh industri AI. Dan skill yang paling penting, walau bagaimanapun saya tegaskan sekali lagi, sekiranya anda berminat untuk orang kata menyertai program iGET ataupun program Penjana KPT CAP, kedua-duanya merupakan program yang disponsor penuh. Tak payah bayar pun Penjana KPT CAP ni. Cuma dia beza dia ialah iGET lulus tak lulus dapat pekerjaan, lulus jadi AI engineer, tak lulus jadi assistant AI engineer. Tetapi Penjana KPT CAP berdasarkan hanya kalau anda lulus baru dapat pekerjaan. Jadi kita ada bagi dua peluang. Kalau boleh kita nak semua orang ada peluang untuk duduk dalam program Deep Learning Certification kita ini. Dan mereka memerlukan pertama praktis sebelum anda duduk apply registration, praktis anda punya programming skill terutama dalam bidang Python dan Java, ataupun kalau anda ada C++, good enough kerana C++ ni dia tak lari jauh dengan Java. Syami dia gelak sebab dia dulu pun dia tak ada Java background. Dia memang budak enjin ni, panggil budak enjin ni dia banyak fokus C++. Jadi C++ tu kalau anda semua boleh buat C++, insya-Allah saya punya pengalaman dengan banyak student C++ ni mereka senang nak convert belajar ke Python dan juga belajar kepada Java. Kedua, make sure anda go through tutorial dekat dalam YouTube. Banyak, kita ada beribu-ribu sources tentang machine learning. Machine learning ni penting sebab machine learning ni orang kata asas kepada AI. Dan kemudian matematik. Matematik tu kena buat revision sikit lah sebab nak meningkatkan logik anda. Dan insyaAllah dengan orang kata dengan good preparation, anda duduk kita punya training entrance test, anda akan anda dapat coding exam melalui interview. Kita tidak ada sebarang diskriminasi. Anda bagus, anda ada skill yang tepat, anda layak, kita tawarkan scholarship. Itu yang kita dah janji dengan Mara. Kita tak ada hidden, kita tak ada orang kata agenda. It's a very strict orang kata strict and straightforward process. Betul, belajar dan janji kerja, betul? Ya, simple. Ya, betul. Kalau saya dulu, saya mula gaji 1,800 lepas grad. Dia orang 4,000, berapa kali ganda tu. Lepas tu saya sebenarnya cemburu pada dia orang. 3.24 kali ganda tu. Yes. Jadi terima kasih Puan Bagi di atas penggulungan tadi dan sedikit promosi pada mereka yang berada di luar sana. Sekiranya berminat untuk join program yang diberikan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak pada Puan Bagi sendiri ataupun tengok ke laman web Skymind. InsyaAllah mereka akan letakkan details program-program yang telah dan juga akan laksanakan selepas ini. Jadi seterusnya kepada panel kita yang kedua, Encik Syami, sedikit last word, mungkin ucapan terima kasih kepada pihak Mara yang telah memberikan anda peluang untuk join program GETS ni. Silakan Encik Syami. Okay, terima kasih Encik Adlan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian pihak Mara dalam usaha membekalkan beasiswa bagi graduan seperti saya yang ingin mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemahiran dalam bidang AI.
tajaan serta sokongan yang padu bagi menjadikan program ini dari pihak MARA dan SkyMind amatlah kami hargai. Terima kasih. Tuan-tuan dapat lihat lah bagaimana seorang yang fresh graduate bergaji 4,000 punya senyuman lain macam sikit. Terima kasih Jami. Bukan sebenarnya saya bukan nak bermain dengan tangga gaji tu. Sebenarnya saya nak encourage sebab sekarang ni memang kita memerlukan duit itu untuk terus hidup dan sebenarnya kita telah menyediakan platform kepada anda. Kenapa tidak anda di luar sana berebut untuk menyertai program ini, dan kita memang EEP, memang Employability Ensure Program yang kami akan janjikan tempat kerja untuk anda semua. Dan panel kita yang ketiga, saya teruskan dengan Tuan Syed Azhar, last word kepada Mara dan juga pada semua pendengar, dan mungkin nak promote diri ataupun nak mencari jodoh. Silakan, silakan. Okey, sekali ucapan penghargaan dan terima kasih diucapkan ke atas tajaan yang diberikan daripada pihak MARA dan juga SkyMind. Program GATS ni memang membantu graduan untuk mendapatkan pekerjaan sejurus selepas program ni tamat. Seperti yang Kak Balkis cakap tadi, program ini bukan sahaja memberikan tajaan, malah program ini membekalkan tawaran gaji yang lumayan, terutamanya pada graduan baru seperti saya. Baiklah, Cik Syed Azhar. Terima kasih atas ucapan tadi yang sangat ikhlas, dengan senyumannya pun dia senyuman lebih kurang sama je. Antara Syami dan juga Syed Azhar senyuman yang sama. Tapi yelah, orang kata semakin besar nasi, makin besarlah keraknya, betul. Mengikut komitmen masing-masing lah, insyaAllah. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini, MARA kami bekerjasama dengan pihak SkyMind akan terus bekerjasama insyaAllah bagi memberikan anda di luar sana untuk mengikuti program-program teknikal kami yang sekarang ini kita berbincangkan tentang teknologi AI itu sendiri. SkyMind datang dan bekerjasama dengan MARA untuk membuat program kepada anda semua. Join kami di dalam program GATS ni. Apa yang penting, dua perkara. Yang pertama adalah training kemahiran, yang kedua adalah dijanjikan dengan gaji yang lumayan, insyaAllah. Jadi saya Muhammad Al-Amin Haji Badarudin daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tiga orang panel kita, iaitu saudara Syed Azhar, saudara Syami dan juga Puan Balkis di atas perkongsian kita selama lebih kurang 1 jam ini. Jadi insyaAllah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengetahui lebih kepada program-program ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak sendiri bersama dengan Puan Balkis, wakil daripada pihak SkyMind. Ataupun kalau nak tanya secara personal kepada Cik Syed Azhar ataupun Cik Syami bagaimana kehidupan mereka sepanjang training tu, betapa toughnya training tu, mungkin boleh cari mereka sendiri. Kalau Syed Azhar, kalau ada laman sosial yang ingin berkongsikan dengan kami, apa laman sosial anda untuk mereka PM sendiri? Boleh reach saya dekat LinkedIn. Okay, LinkedIn, nama okay. Syed Azhar. Syed Azhar. Okay, terima kasih. Kalau ada saudara Syami, kalau ada laman sosial yang boleh mereka lebih dekati anda sendiri? Sama macam Cik Syed, boleh reach saya di LinkedIn. Just message, insyaAllah saya akan reply. Okay, daripada Puan Balkis sendiri, kalau ada laman sosial daripada SkyMind sendiri ataupun Puan Balkis sendiri boleh go through kita punya Facebook, kita ada SkyMind Education Group, page kita, dan juga boleh email kan pertanyaan ke talent@skymind.my. Tapi saya sangat aktif di LinkedIn. Boleh, orang kata saya adalah orang yang senang di approach. Even mungkin saya boleh share masa Syed Azhar orang kata nak masuk iGAT ni, dia call saya sendiri. Memohon untuk application. Kita tengok kasih, itu adalah hasrat dia telefon, kerana kita orang kata kita masa tu kita dah nak close dah kita punya registration. Jadi si Azhar dia call sendiri dan saya tanya dia daripada mana dia dapat, dia kata abang dia yang bagi tahu. Jadi dia call daripada Perlis. Sebab tu dia adalah wakil tunggal daripada UNIMED. Sebab tu dia kata tak ada masalah, telefon kami tidak ada diskriminasi. Kami minta emailkan kami talent@skymind.my dan kalau lebih mudah boleh ke Facebook kami, boleh bertanya di sana, inbox, atau kami juga telah buka iGAT punya application ya. Saya war-warkan juga di sini. Kami telah buka registration untuk iGAT pada tahun ini. Cuma tarikh pelaksanaan itu dan bila dilaksanakan itu tidak lagi kita ada
confirm date dia. Cuma kami buka kerana kalau dapat insya-Allah, kalau IGAT ni diteruskan, sekurang-kurangnya kita kita telah ada orang yang berminat, interest, dan kita akan panggil bila waktu pengumuman IGAT ini akan dimulakan. Jadi saya minta Nak mohon tu di mana tu Puan Balkis? InsyaAllah kalau tak ada arah menintang, kita akan buat di Menara Skymine di Pening. Di Pening kita ada satu menara. Di menara tu memang semua engineer bekerja di sana. Jadi memang they work in the environment of AI lah. Ya, itu insyaAllah dia berada di mana akan dijalankan di Menara Skymine di Pening. Oh, insyaAllah. Jadi pada anda yang di luar sana yang anda berminat untuk menceburi bidang AI ni, ialah dua orang peserta ini yang ada di skrin kita ni, bukanlah sendiri daripada bidang AI dari segi basicnya, tetapi disebabkan minat, drive, determination untuk berada dalam bidang AI ni. Dan saya jangka masanya bidang AI ni akan menjadi antara player yang penting for the next 10 to 20 years lagi, sebab lepas ni semuanya akan guna mesin, betul? Betul, insyaAllah. Jadi mereka lah yang akan membantu untuk maintain, untuk create ataupun untuk evaluate semua mesin-mesin ataupun semua program-program yang ada ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan juruan terima kasih kepada semua panel. Bagi anda di luar sana yang berminat untuk kontak kami di bahagian Kemahiran Data Kemara, anda boleh like di Facebook kami, FB TVET Mara. Kami juga ada di YouTube dan kami terbaru terpaksa mengikut trend. Bukan terpaksa, kami ingin mengikut trend, kami ada juga di TikTok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh follow kami. Segala informasi-informasi terkini kami akan salurkan melalui social media kami, termasuk juga laman web kami iaitu TVET Mara, tvetmara.edu.my, dan segala informasi kami sediakan di sana. Dan terima kasih kepada semua panel. Terima kasih kepada anda yang setia menanti bersama kami. Sebelum saya tamatkan sesi kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah bingkisan yang telah kami sediakan kepada anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI is all around us and touching many aspects of business and everyday life. But despite all the hype, practitioners believe that AI will always require human input and expertise. Do you know the number of job postings related to AI has increased by 100% over the past couple of years? In fact, the top 5 emerging jobs in 2020 are dominated by AI. AI is projected to become the mainstream of work across industries by 2025. But have you ever wondered, who are the brains behind the machine? Behind the comfort of this smart TV, a data scientist programmed the analysis of your favorite shows, so you'll always know what to watch. Behind this autonomous car, a deep learning engineer programmed the algorithms to keep you safe on the road. Behind this CCTV, a data annotator marked out all the danger for you, so you can focus on doing what you love most. Behind the efficiency of this production line, a robotic automation engineer automated the robots to keep the production going, so you know it is always working at its full potential. Artificial intelligence is more human than you think. By integrating human talents and AI-driven functions, we can reap the benefits of AI and boost productivity and efficiency. Join SkyMind and be a part of the changing future.